Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini kita akan belajar bab yang kelima dalam Matematik Pelajaran 1 KSSM, iaitu ungkapan algebra ataupun dalam bahasa Inggerisnya Algebraic Expressions. Okey, untuk video ini cikgu akan menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, okey, supaya mudah menjadi rujukan untuk pelajar-pelajar yang mengambil matematik DLP dan juga non-DLP. Okey, so yang pertama sekali kita akan mengenali apakah itu pembuli ubah dan ungkapan algebra. What are variables and algebraic expressions? Okey, pembuli ubah. Apakah itu sebenarnya pembuli ubah? Dalam sains mungkinlah kot pelajar-pelajar pernah dengar apa itu pembuli ubah. So, pembuli ubah dalam matematik ini sebenarnya ialah suatu nilai yang tidak diketahui. Oh, maaf, garisan agak sengit di situ. Satu nilai yang tidak diketahui, okay? An unknown values. Itu adalah pembuli ubah. Contoh situasi, Ali tidak hadir ke sekolah selama beberapa hari. Jadi, apa pembuli ubah kita kat situ? Beberapa hari itu adalah pembuli ubah. Sebab kita tak tahu Ali tak datang sekolah berapa hari. Mungkin sehari, mungkin 2 hari, mungkin 3. So, nilai yang kita tidak tahu apakah nilainya, itulah yang kita panggil sebagai pembuli ubah. Dan pembuli ubah ni diwakili dengan menggunakan huruf, okay, ataupun alphabets. Contohnya huruf yang kita belajar lah A, B, C, D sehinggalah Z. Dan tak kisah kita boleh guna huruf yang kecil, huruf besar, okay, small letters or capital letters. Alright. Dan pembuli ubah ni sebenarnya kita ada dua jenis pembuli ubah. Yang pertama ialah pembuli ubah yang nilainya tetap, fixed values. Dan yang kedua ialah pembuli ubah yang nilainya tidak tetap, changing values. Okey, apa contoh pembuli ubah yang nilainya tetap? Contohnya, kadar faedah setahun untuk simpanan tetap bagi sesebuah bank. Interest rate for a bank. Okey, kadar faedah untuk bank memang tetaplah sepanjang tahun. Kalau dia kata untuk tahun 2020, kadar faedah kami ialah 3.5%. Jadi sepanjang tahun itulah kadar faedahnya. Tidak akan berubah. Okey. Contoh yang kedua ialah jarak perjalanan daripada rumah ke sekolah. Kerana rumah dan sekolah kita tidak bergerak. Jadi kalau hari ni jarak perjalanan daripada rumah ke sekolah ialah 20 km, maka esok lusa pun jarak masih samalah. Cuma yang membezakan adalah masa untuk kita sampai. Masa yang diambil untuk sampai ke sekolah. Kalau tak jam, mungkin sampai dalam masa 15 minit. Kalau jam, mungkin 40 minit. Okey, so contoh pembuli ubah yang nilai tidak tetap ialah masa perjalanan. Dari asrama ke kelas. Okey, hari ni jalan laju sebab saya bangun lambat. Jadi masa yang diambil 10 minit. Esok saya sampai lambat sikit, 15 minit. Sebab sambil-sambil jalan, sambil-sambil saya sembang-sembang dengan kawan, jumpa pula kucing kat tepi jalan bagi makan. Jadi masa perjalanan ke asrama dari kelas ke asrama setiap hari berubah-ubah. Dan sama juga dengan suhu di Malaysia sepanjang tahun. Tak kisahlah suhu di mana-mana. Okey, suhu memang adalah satu benda yang sentiasa berubah-ubah setiap hari dan setiap masa. Okey, so sekarang kita cuba kenal apa itu ungkapan algebra. What are algebraic expressions? Okey, so di sini ada daripada buku teks, buku surat 118 yang diambil. Okey, situasi. So situasinya adalah kita ada dua beg, okey, dan setiap beg mengandungi X blok kayu. So beg yang pertama ada X blok kayu, yang kedua juga ada X blok kayu. Bermaksud dalam beg ni ada beberapa blok kayu, tapi kita tak tahu berapa nilainya. So, kita gunakan pembuli ubah X. Jadi, berapakah jumlah blok kayu dalam ni? Kita ada 2 kotak. So, 2, okay, didarabkan dengan X blok kayu dalam setiap kotak. So, 2 darab X. Bila 2 darab X, maka untuk ungkapan algebra, kita akan dapat 2X. Ataupun X tambah X lah. X tambah X pun sama, 2X. Alright. Yang kedua, masih menggunakan dua beg yang sama. Okey. Cuma ada tambahan, kita ada satu beg yang berisi Y blok kayu. Okey, bermaksud dalam beg yang berwarna hijau ini, bilangan blok kayu tidak sama dengan blok kayu di dalam beg yang berwarna biru. Sebab pembuli ubahnya berbeza. Sini adalah Y, sini adalah X. Okey.
Dan kita ada 2 blok kayu di luar. Jadi berapa jumlah blok kayu semuanya? Kita ada X, maka 2X. Kita ada Y dan kita ada 2 blok kayu di luar. Jadi jumlah blok kayu ialah 2X tambah Y tambah 2. Dan contoh yang terakhir ialah, okey, masih ada 2 beg yang mengandungi X blok kayu, cuma ditambah dengan, okey, setiap blok kayu mempunyai jisim sebanyak P gram. Okey, so sekarang beratnya kita tak tahu. Beratnya adalah P, pembuli ubahnya adalah P. Jadi jumlah jisim, okey, jumlah jisim untuk kedua-dua blok kayu ini ialah kita ada 2 beg, setiap beg ada X blok kayu dan setiap blok kayu pula beratnya ialah P. So kita darab semua. 2 darab X darab P, maka hasilnya ialah 2XP. Jadi daripada contoh ini, apakah itu ungkapan algebra? Ungkapan algebra adalah 2X. 2X itu ungkapan algebra. 2X tambah Y tambah 2. Ungkapan algebra. 2XP adalah ungkapan algebra. Jadi ungkapan algebra itu sebenarnya apa? Ungkapan algebra ialah di mana kita ada pembuli ubah dan juga nombor, okey, yang kita gabungkan menggunakan operasi tambah, tolak, darab dan juga bahagi. So kita dapat tengoklah kat sini contoh-contoh ungkapan algebra yang lain. Apa-apa saja pembuli ubah. 2P ungkapan algebra, 11M tambah N ungkapan algebra, 6AB tolak 7A juga ungkapan algebra, PQ tambah 2P tolak Q juga ungkapan algebra. So inilah yang kita panggil sebagai ungkapan algebra, di mana kita menghasilkan ayat matematik menggunakan pembuli ubah dan juga nombor berdasarkan situasi. Okey, so kita cuba buat latihan sikit. Okey, tulis ungkapan algebra berdasarkan situasi yang diberikan. Okey, situasi yang pertama, tolak 7 daripada suatu nombor, minus 7 from a number X. So kita tak tahu apa kat sini. Pembuli ubah kita ialah suatu nombor, the number, kita tak tahu apa, which is X. Tapi kita nak tolak 7 daripada nombor itu. So, kita punya ungkapan algebra akan menjadi X minus 7. Okey, nombor itu kita tolak dengan 7. Alright, contoh seterusnya. Maaf ya, ada ralat sikit di sini. Ini contoh bila sepatutnya. Okey, jumlah orang bagi Y buah kemah jika setiap kemah mampu memuatkan 4 orang. Berapa bilangan orang di dalam kemah sekiranya kita ada Y kemah? Okey, so ini adalah pembuli ubah kita, Y buah kemah. Di mana setiap kemah kita boleh masukkan 4 orang. Satu kemah 4 orang. 2 kemah 4 tambah 4, 8. 3 kemah 4 darab 3, 12. Tapi sekarang kita ada Y kemah. Maka pembuli ubah kita akan menjadi, ungkapan algebra kita akan menjadi 4 darab Y. Di mana kita dah belajar tadi, bila nombor didarabkan dengan pembuli ubah, maka hasilnya ialah 4Y. Kita abaikan operasi darab tu. 4 darab Y akan menjadi 4Y. Okey. Dan yang ketiga, contohnya, umur Nazmi ialah H tahun, umur Izhar ialah K tahun. Manakala umur Jagjit ialah, di sini juga ada ralat, 2 kali umur Izhar. Okey, ni 2 kali umur Izhar. Okey. Apakah perbezaan antara umur Nazmi dan Jagjit? So, yang kita kena tahu adalah umur Nazmi dan Jagjit. Okey. So, berdasarkan situasi yang diberi, Nazmi is H years old. So, Nazmi umurnya H. Izhar is K years old. Umur Izhar ialah K. Jagjit is twice the age of Izhar. Izhar K. Jagjit twice. 2 kali ganda umur Izhar. Maka Jagjit is 2 times K. Iaitu sama dengan 2K. So, find the difference between Nazmi's and Jagjit's ages. So, ini umur Nazmi adalah H dan umur Jagjit adalah 2K. So, bila cari beza, difference, maka kita kena tolak. So, H tolak 2K. So, inilah ungkapan algebra bagi situasi yang diberikan. Okey, seterusnya adalah kita kena tahu bagaimana kita hendak menentukan nilai ungkapan algebra. Tadi kita sekadar mencari apakah ungkapan algebra berdasarkan situasi. Okay. Sekarang kita nak tentukan apakah nilai ungkapan algebra sekiranya kita dah tahu
nilai-nilai pembuli ubah yang diberikan dalam soalan. Okey, contohnya diberi nilai P sama dengan 2. Okey, cikgu guna warna kuning pula sini. Nilai P sama dengan 2. Nilai Q sama dengan 5. Okey, dan R sama dengan -3. Okey, cari nilai bagi ungkapan berikut. Soalan yang pertama. 2P tambah Q. Berapakah nilainya? Berapakah nilai untuk 2P tambah Q? So, caranya adalah kita gantikan nilai pembuli ubah yang diberikan dalam soalan ke dalam ungkapan kita. Okey. So, 2P. P berdasarkan soalan kita, P ialah 2. So, kita gantikan 2. Okey. 2P. So, P ialah 2 tambah Q. Q pula adalah 5. So, kita gantikan 5 dalam persamaan kita. Dalam ungkapan kita. Okey, so boleh tengoklah di sini warna kuning tu membawa maksud nilai P, hijau tu membawa maksud nilai Q. Okey, kita gantikan dalam ungkapan kita. Jadi daripada sini seperti dalam tajuk integer lah, kita boleh selesaikan macam biasa. 2 darab 2, 4. 4 tambah 5, jawapannya adalah 9. Okey, so kita boleh tengok soalan yang kedua. Cari nilai untuk 3Q tolak 4R tambah 8. So, pembuli ubah kita di sini ialah Q. Kita ada Q dan juga kita ada R. Okey. So, inilah dua nilai yang kita perlu gantikan daripada soalan. Jadi, bila kita ganti, 3 darab Q. Q kita adalah 5 dan tolak 4. 4R bermaksud 4 darab R. R kita adalah -3 tambah dengan 8. So, 3 darab 5, 15. Tolak 4 darab -3. 4 darab -3, -12. Okey. So, bila kita tolak -12, dia akan jadi tambah 12, tambah 8. Maka jawapannya ialah 35. Okey, cikgu harap anda tidak ada masalah lah untuk mengira penambahan dan penolakan integer. Okey, seperti yang kita belajar dalam bab 1. Okey, soalan yang ketiga. Cari nilai untuk 5 dalam kurungan P tolak R. So, dua pembuli ubah kita di sini ialah P dan juga R. Maka kita ganti 5 darab 2. 2 ni adalah nilai P. Tolak -3. -3 adalah nilai R. Dan kita selesaikan seperti biasalah. So, berdasarkan hukum Bodmas ataupun Kudabata-2, kita akan buat dalam kurungan dahulu. Jadi, 2 tolak. Kita akan buat ini dulu lah. 2 tolak -3. 2 tolak -3 membawa hasil 2 tambah 3 iaitu 5. 5 darab dengan 5, maka hasilnya ialah 25. Okey. Jadi, untuk kita menentukan nilai ungkapan algebra adalah kita gantikan dalam ungkapan yang diberikan. Alright. Dan kita selesaikan seperti kita selesaikan soalan integer. Okey. Asas aritmetik dalam integer. Okey, so yang seterusnya ialah kita hendak tahu apakah itu sebutan dan pekali dalam ungkapan algebra. Alright, sebutan. Apakah itu sebutan? Contohnya kita ada satu ungkapan algebra, X tambah 2Y. So, apakah sebutan bagi ungkapan ini? Sebutan yang pertama adalah X, sebutan yang kedua ialah 2Y. Itu adalah sebutan bagi ungkapan algebra. Okey, sekiranya ada contoh lain. Okey, PQ tolak 2Q tambah 13. Jadi, ungkapan kita, sebutan kita ialah PQ 2Q 13. PQ 2Q dan 13. Itu adalah sebutan bagi ungkapan algebra. Okey, sangat senang kan? Okey, kita ambil saja pembuli ubah dan juga nombor yang berada di dalam ungkapan tersebut. Maka itu dikenali sebagai sebutan. Okey, what is pekali? Pekali. What is coefficient? Sebutan dalam bahasa Inggeris adalah term. Pekali dalam bahasa Inggeris ialah coefficient. Alright. So, what is the coefficient? Alright. For example, kita ada soalan ni lah. Okay. For the term -6 kmn cube. Okay. -6 kmn kuasa 3. State the coefficient. Okay. Nyatakan pekali bagi yang pertama km. Okey, pekali. Kali tu maksudnya apa? Darab kan? Jadi, macam mana kita nak menentukan pekali? Caranya mudah saja. So, bila diberi kat sini, km. Okey. So, bermaksud daripada sebutan asal kita, K dengan M
sudah ditulis. So, kita padam dia. Okey, km kita tutup. Maka baki yang tinggal di sini ialah negatif 6 dan juga n kuasa 3. Maka perkali bagi km untuk sebutan negatif 6 km n kuasa 3 ialah negatif 6 n kuasa 3. Okey, perkali itu bermaksud negatif 6 n kuasa 3 bila didarabkan dengan km, hasilnya akan menjadi negatif 6 km n kuasa 3. Okey, itu bahasa lainnya lah. Okey, untuk bagi faham kita tengok contoh yang kedua. Nyatakan perkali bagi negatif mn. Okey, so daripada soalan ini, negatif sudah diberikan, m juga sudah ditulis, n dah ditulis, cuma 1. Dekat sini n kita ada 3. Okey, jadi berbaki 2 lagi n dan juga k yang belum berada di dalam sebutan yang asal ni. Daripada sebutan yang asal ni lah. Okey, jadi perkali untuk negatif mn ialah 6k n kuasa 2. Okey, 6 kita tak tulis lagi, k tak tulis lagi, dan n kat sini baru ada 1 saja n, so kita masih berbaki 2n. So n kuasa 2. Okey, contoh yang ketiga 2 kmn. 2 kmn. Sekarang kita ada negatif 6. Nak dapat negatif 6, 2 kena darab dengan berapa? 2 kena darab dengan negatif 3. K dah ada, dah ditulis, tak perlu darab. K tak perlu darab lagi. N juga baru 1 ditulis di situ. Jadi hasilnya ialah negatif 3. Kerana apa negatif 3? Kerana, okey, negatif 3 bila didarab dengan 2, kita akan dapat hasilnya ialah negatif 6. Okey, so K, M, N. N dekat sini 1, so kita nak dapat N kuasa 3, maka kita kena tambah N kuasa 2 di sini. Jadi disebabkan itu, perkali bagi 2 kmn, okay, the coefficient of 2 kmn ialah negatif 3n squared. Okay, kita tulis apakah lagi pembuli ubah ataupun nilai yang belum ditulis di dalam sebutan yang diberikan untuk kita tahu apakah perkali bagi soalan tersebut. Okey, dan yang terakhir untuk 5.1 ini ialah kita nak kenal apa itu sebutan serupa. Okey, like terms. Sebutan serupa itu maksudnya apa? Sebutan serupa ialah sebutan yang mempunyai pembuli ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Okey, equal variables with equal power. Okey, kuasanya sama. Maksudnya kalau situ kuasa 2, C pun kena kuasa 2. Okey. Jadi, which of the following are like terms for 2A, B, C? Yang manakah like terms? Sebutan yang serupa untuk 2A, B, C. Jadi, kita tak perlu hiraukan nilai di depan. 2 tu tak perlu hiraukan. Yang kita perlu tengok ialah A, B, C. Yang manakah sama dengan A, B, C? Sama. Tidak berubah. Tidak salah walau satu pun. Memang sama. 3 huruf kena ada dengan setiap huruf kuasanya adalah 1. So, berdasarkan 9 sebutan yang diberikan di bawah ini, okey, boleh tengok. Dan kita boleh kenal pasti bahawa kita ada 3 sebutan yang serupa. 3 equal terms. Iaitu apa? 10 ABC, negatif 3/4 ABC, 0.6 ABC. Nampak? Mereka serupa kerana apa? Kerana semuanya ABC, ABC, ABC. Nombor nilai di hadapan tidak memberikan kesan. Okey, untuk kita menentukan sama ada sebutan itu adalah sebutan serupa ataupun tidak. Okey, yang ini, yang pertama ni contohnya, negatif 5AB. Tidak serupa kerana apa? Kerana di sini pembuli ubahnya AB, sedangkan kita hendak ABC. Yang bawah ni, A kuasa 2 BC. Kenapa tidak serupa? Kerana di sini A-nya kuasa 1 asalnya. Tapi untuk contoh di bawah ni, A kuasa 2. Maka tidak serupa. Okay, so itu saja untuk 5.1. Jadi pelajar-pelajar boleh terus membuat latihan kerana matematik tidak akan cemerlang tanpa latihan.